Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, jangan serah pasport, Muhyiddin masih ada kes. PAS akui terdesak pilih Menteri Besar Terengganu di Kemaman. Bukit Aman akan rakam keterangan Adun Kijat. Mak Sabu akan ditolak ahli dalam Konvensyen Amanah. Mahkamah patut terus memegang pasport bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dalam affidavit bantahan, Timbalan Pendakwa Raya Lim Wai Keung berkata, Muhyiddin masih berdepan 3 pertuduhan bagi kesalahan pengubahan wang haram bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram. Lim berkata Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hanya membenarkan tertuduh membatalkan 4 pertuduhan salah guna kuasa yang juga pertuduhan utama. Dia menolak hujah Muhyiddin bahawa pertuduhan amla tidak berasas kerana kes utama telah dibatalkan. Katanya, saya tegaskan bahawa kenyataan ini tidak bertanggungjawab dan beramata kerana pertuduhan amla belum dibicarakan dan usaha permohonan untuk membatalkan pertuduhan amla belum didengar dan diputuskan. Oktober lalu, Muhyiddin memfailkan permohonan itu meminda syarat ikat jamin RM2 juta terhadapnya bagi membolehkan pasportnya dipulangkan. Dia antaranya mahu menyertai percutian keluarga di London. Menteri Besar Pelia Mohd Shukri Ramli menafikan dia tidak berbincang dengan pucuk pimpinan Bersatu sebelum melantik Esko Kerajaan Negeri yang mewakili parti itu. Sebaliknya, Pesuruhjaya PAS Perlis itu mendakwa keputusannya melantik 2 AUDUN Bersatu dalam barisan baru Esko Negeri dibuat hasil daripada perbincangan berkenaan. Katanya, saya merujuk pimpinan Perikatan Nasional. Apa yang dituntut iaitu penambahan kuota untuk Esko Bersatu memandangkan Speaker Dewan Undangan Negeri dipilih dalam kalangan pimpinan PAS. Oleh itu, saya menamakan Adun Tambun Tulang Wan Zikri Aftar Ishak berdasarkan keupayaan beliau menjalankan tugas. Pemimpin nombor 1 Bersatu Perlis secara terbuka mengecam Mohd Shukri ekoran namanya sekali lagi tercicit daripada pelantikan sebagai Esko. Malah Abu Bakar Hamzah juga menganggap Mohd Shukri tidak menghormati pemimpin sendiri kerana tidak mengendahkan surat sokongan diberi pengurusi PN Muhyiddin Yassin. Abu Bakar berkata selain diketepikan oleh Mohd Shukri, dia berpendapat ada pemimpin tertentu dalam Bersatu di Perlis mengkhianatinya. Katanya, saya cukup kesal kerana Menteri Besar membelakangkan keputusan Presiden Parti yang juga pengurusi PN Muhyiddin yang sudah memberi sokongan saya sebagai Esko. Mengulas lanjut, Mohd Shukri berkata, hubungan parti komponen dalam PN di Perlis sehingga kini berjalan lancar. Katanya dia akan bertemu dengan Presiden Bersatu bagi membincangkan lanjut mengenai perkara tersebut. Untuk rekod, 3 AUDUN Bersatu Perlis dilantik sebagai Esko Kerajaan Negeri berbanding 2 sebelum ini. 3 Esko Bersatu itu ialah Adun Titi Tinggi, Izzizab Ibrahim, Adun Pau, Megat Hasirat Hassan dan Adun Tambun Tulang Wan Zikri Aftar Ishak. Keputusan PAS memilih Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar sebagai calon pilihan raya kecil Kemaman pada 2 Disember ini bukan bermakna parti itu ketandusan calon untuk diketengahkan. Sebaliknya, Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuanman berkata, pemilihan itu dibuat berdasarkan kriteria-kriteria ditetapkan selain memikirkan kedudukan Ahmad Samsuri yang menjadi pilihan pertama pengundi di Parlimen Kemaman berdasarkan kajian yang dilakukan. Pimpinan parti juga yakin Ahmad Samsuri yang juga naib Presiden PAS bukan sahaja mampu membawa suara pengundi di Parlimen Kemaman semata-mata, tetapi membawa agenda Terengganu di peringkat persekutuan sekiranya diberi mandat menjadi ahli Parlimen kelak. Katanya, bila saya umumkan tadi, kita tengok respon daripada masyarakat sangat positif, bukan soal ketandusan calon. Seperti yang sebut, kita ada 5 calon yang diangkat melepasi tapisan dan kita menilai calon-calon tersebut. Cuma bila kita letak calon terdapat banyak faktor-faktor kita ambil kira iaitu bukan saja peluang untuk menang tetapi peranan besar yang beliau boleh mainkan. Yakin dengan pemilihan Ahmad Samsuri kerana berdasarkan maklumat yang dibuat di bawah membabitkan 3 kategori di Kemaman ini. Mereka meletakkan Dr. Ahmad Samsuri sebagai pilihan pertama. Tuan Ibrahim berkata pemilihan Ahmad Samsuri yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Rendang juga dilihat dapat memudahkan pentadbiran negeri dan perkara-perkara yang membabitkan negeri yang boleh dibawa ke peringkat persekutuan. Katanya, dengan mengetengahkan Ahmad Samsuri daripada sudut urusan pentadbiran dan saya rasa beliau boleh jawab secara langsung dalam Parlimen. InsyaAllah mudah-mudahan beliau berjaya. Terdahulu, PAS mempertaruhkan Ahmad Samsuri sebagai calon PRK Parlimen Kemaman bagi mempertahankan kerusi yang dimenangi parti itu pada pilihan raya yang lalu. Ini adalah penampilan pertama pengerusi Perikatan Nasional Terengganu di kerusi Parlimen bagi menentang calon Barisan Nasional Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Afendi Raja Muhammad Noor pada PRK 2 Disember depan. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan hari pengundian PRK bagi kerusi Parlimen Kemaman Terengganu pada 2 Disember ini
manakala tarikh penamaan calon dan hari pengundian awal masing-masing ditetapkan pada 18 dan 28 November. Unit Siasatan Jenayah Terkelas, Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman akan menjalankan siasatan terhadap Ketua Badan Pimpinan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Terengganu, Datuk Razali Idris, berhubung dakwaan mengeluarkan kenyataan palsu terhadap Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Ketua Polis Terengganu, Datuk Mazli Mazlan berkata, setakat ini Ahli Dewan Undangan Negeri Kijan itu belum dipanggil untuk memberi keterangan. Beliau berkata pegawai dari Bukit Aman akan hadir ke Terengganu dalam masa terdekat bagi merakam percakapan ahli politik berkenaan. Katanya setakat ini kita hanya terima satu laporan polis berkaitan isu berkenaan dan ia akan dikendalikan unit berkenaan. Kita minta kepada semua penyokong parti atau calon supaya mematuhi segala peraturan-peraturan yang ditetapkan supaya proses PRK ini berjalan dengan lancar. SPRM pada Rabu lalu membuat laporan polis berhubung tuduhan palsu didakwa dikeluarkan Razali. SPRM menerusi kenyataan memaklumkan laporan terbabit dibuat susulan satu hantaran dalam aplikasi TikTok yang memaparkan kenyataan Razali itu. Dalam hantaran berkenaan, Razali didakwa mengeluarkan beberapa tuduhan palsu dalam ceramah beliau sewaktu Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya Kecil Parlimen Kemaman pada 10 November 2023. Parti Keadilan Rakyat menggesa orang ramai berhenti menyebarkan rakaman mengandungi panggilan video melibatkan antara dua individu yang mengaibkan di media sosial. Ketua Biro Pembangunan Komuniti Wanita, Rozi Razid berkata, rakaman berkenaan dipercayai bertujuan untuk menimbulkan ketidaksenangan terhadap pimpinan Kerajaan Perpaduan. Katanya hari ini kita telah dikejutkan dengan tersebarnya rakaman panggilan video antara dua individu yang sangat mengaibkan. Saya tidak bermaksud menunding jari menyalahkan mana-mana pihak. Saya sangat duka cita dengan penyebaran video tersebut dan percaya penyebaran itu dilakukan oleh pihak tertentu yang bermotifkan politik. Sebelum ini tular di media sosial membabitkan rakaman panggilan video oleh dua lelaki yang bercakap mengenai perkara sumbang. Dalam pada itu, Rozi turut mengingatkan mengenai keadaan sama yang berlaku tahun lalu namun ia dibiarkan begitu sahaja tanpa sebarang tindakan. Justru beliau menyeru kepada semua pihak untuk memberi kerjasama dengan menghentikan penyebaran video seperti itu dan pihaknya telah menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk mengambil tindakan. Pengarah Komunikasi Amanah, Khalid Abdul Samad menyerahkan sepenuhnya kepada ahli parti itu yang dipilih dalam senarai 30 nama untuk menentukan jawatan mereka menerusi konsep perundingan bersama. Ini kerana katanya berdasarkan sistem yang diamalkan oleh Amanah, tiada pertandingan satu lawan satu untuk jawatan presiden, timbalan presiden atau naib presiden seperti yang berlaku dalam PAS. Katanya sebaliknya apa yang berlaku dalam Amanah adalah mengikut perlembagaan kita. Dalam konvensyen, kita memilih 27 pimpinan utama. Setelah 27 orang ini dipilih bersama ketua-ketua sayap, jumlahnya akan menjadi kepada 30 orang. Seterusnya, 30 orang ini akan duduk bersama untuk berbincang tentang siapa yang sepatutnya dilantik menjadi presiden, naib presiden dan sebagainya. Kaedah ini berdasarkan prinsip syura, rundingan bersama, ukhuwah dan perpaduan. Yang dipilih mengisi jawatan bukan atas dasar dia bersama dengan kelompok tertentu tetapi dipilih atas merit diri sendiri. Amanah bakal mengadakan pemilihan Jawatankuasa Nasional Parti sesi 2023 hingga 2026 serentak dengan penganjuran Konvensyen Nasional Amanah 2023 dalam tempoh kurang 3 bulan lagi. Parti yang berpegang pada nilai rahmatan lil alamin itu merupakan sebahagian daripada Kerajaan Perpaduan telah ditubuhkan pada 16 September 2015. Amanah ditubuhkan sebagai parti Islam yang lebih moderat dan inklusif susulan keputusan Muktamar Tahunan PAS di Kuala Selangor pada Jun 2015 yang menyingkirkan sekumpulan bekas pimpinannya. Kali pertama parti diterajui Datuk Seri Muhammad Sabu itu menganggotai pentadbiran Kerajaan Persekutuan ialah pada 2018 selepas menang 11 kursi parlimen pada pilihan raya umum ke-14. Amanah dilihat bergantung apabila 5 ahli parlimen parti itu dilantik sebagai menteri dan 5 termasuk seorang senator dilantik sebagai timbalan menteri. Kedudukan Amanah ketika itu lebih baik berbanding jumlah jawatan yang diperoleh iaitu parti induk mereka dahulu dalam Kerajaan Perikatan Nasional pada 2020. Dalam barisan Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Parti Sekutu Pakatan Harapan itu diberi tanggungjawab mengemudi 2 kementerian. Presidennya Muhammad Sabu selaku Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan manakala timbalan Presiden Amanah ketika itu Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Sekian berita hangat pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.